hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita lalui bagaimana kehidupan ataupun keadaan dekat syurga yang ditawarkan kepada orang-orang yang berusaha untuk bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain. Dan kita berhenti pada ayat yang ke-55, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka meminta dalam syurga itu berulang kali setiap jenis buah-buah dalam keadaan aman sentosa. Dalam keadaan aman sentosa. Fakihah, buah yang bila kita makan, automatik akan senyum. Kerana manis dan lazatnya dia. Aminin, dalam keadaan aman, sekali lagi digunakan perkataan ini kerana ada ulama yang melihat bila dah makan, berkali-kali minta, makan buah pula, kadang-kala ada kekhawatiran bila makan banyak sangat, takut buah tu habis. Atau kadang dalam banyak-banyak buah tu takut ada yang rosak. Atau kadang bila dah makan buah banyak sangat, boleh jadi sebu ataupun sakit. Aminin, jaminan dari Allah bahawa kita akan makan buah banyak mana pun dalam keadaan aman, tidak akan habis, tidak akan rosak atau tidak akan menyebabkan kita sakit. Gitu. Kan? Hantu durian, dia boleh makan durian banyak mana pun dia suka, tapi kegusarannya ialah nanti bila buang air, dia mulalah bau durian, sendawa pun bau durian, badan mula rasa panas-panas. Padahal makan buah je. Tu yang Allah letak aminin di belakang tu, menjamin keselamatan. Sebab kadang-kadang kalau kita makan makanan, kita makan apa pun jua, ada je benda yang kita rasa takut. Dengan sebab-sebab lain. Kencing manis misal kata. Oh, tak boleh makan ni. Nanti kencing manis kandungan gulanya tinggi. Atau, tak boleh makan macam ni. Kena gaut nanti. Go out. Gaut kan. Boleh go out. So, mungkin buah-buah tu, semakin sedikit. Nak habis mungkin. Atau mungkin buah tu nak expired. Nak busuk. Atau mungkin buah tu orang lain makan sedap, tapi kita makan tak sedap pula, tak kena dengan tekak. Atau banyak sangat, kita boleh sakit perut. Kalau di dunia, ya, kemungkinan itu ada. Tapi di syurga, kita boleh makan apa saja yang kita nak, tanpa sebarang bayaran, atau tanpa sebarang cengkeram. Dah lama tak guna perkataan tu kan. Cengkeram. Dah makan buah, nanti macam-macam berlaku kan. So perkataan aman diulang banyak kali juga dalam surah ini. Kerana ia merupakan kriteria penting untuk menjamin keselamatan dan rasa aman. Rasa aman. Kan kalau kita tiba-tiba bangun pagi ada kabut dan berasap, kita rasa resah dan gelisah. So aminin dekat sini, kita tak rasa takut apa-apa dalam syurga. Kita tak rasa apa-apa, tak rasa insecure. Kita akan rasa aman sahaja. La yazuquna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahum azabal jahim. Ada ayat sebelum ini yang menyentuh tentang kematian. Kan musyrikin Mekah kata apabila mati mereka akan menjadi seperti mati yang sebelum hidup.
Mereka akan mati satu kali saja, lepas tu takkan hidup sampai bila-bila. Kali ini Allah ulang semula bab kematian. La yazuquna fihal maut. Mereka tidak rasai kematian dalam syurga itu. Rupanya mati ni dirasai, bukan dihadapi. Mati ni dirasai kerana Allah guna perkataan yazukun, rasa. Zuk, rasa. Mana lagi kita jumpa rasa? Aha, sini rasa. Rasakanlah azab tu. Zuk, rasalah azab seksa tu. So dekat syurga, kita dah tak main rasa-rasa dah. Dekat syurga dah tak ada rasa-rasa ni. Tidak merasai, terutamanya kematian. Apatah lagi azab, jauh sekali. Mati adalah satu benda yang ditakuti oleh manusia. Semua orang takut mati. Tapi dalam syurga, dah tak ada dah perasaan takut mati, takut hilang, takut ditarik. Dah tak ada. Allah sudah hilangkan perasaan itu dalam diri kita. Kerana di mahsyar nanti, Allah akan panggil kematian dan akan disembelih kematian tu. Allah akan panggil makhluk yang namanya kematian tu dan akan dimatikan kematian tu. Maka tidak akan ada lagi kematian di akhirat. Sama ada dalam neraka atau dalam syurga. Nabi SAW pernah beritahu, maut didatangkan dalam rupa kambing kibash yang bertanduk. Yu'ta bil mauti fi surati kabsyu amlah. Maut tu nanti akan didatangkan dalam rupa kambing yang bertanduk. Lalu dihentikan di antara syurga dan neraka. So kambing tu akan lalu betul-betul berhenti antara syurga dan neraka. Kemudian summa yuzbah. Kemudian dia disembelih. Summa yuqal, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, khuludun fala maut. Wahai ahli syurga, kekallah, tiada lagi kematian. Kemudian dikatakan pula, ya ahlan nar, khuludun fala maut. Wahai ahli neraka, kekallah, tidak ada lagi kematian. Maka setelah pengumuman itu dibuat, bergembiralah ahli syurga kerana kita tahu yang kita akan kekal dalam syurga. Maka berjuraianlah air mata ahli neraka. Mereka tahu yang mereka akan kekal dalam neraka. Maka memang tak ada lagi yang ditakuti dalam syurga. Ahli syurga akan dapat kepastian yang mereka kekal dalam syurga sampai bila-bila. Mereka menikmati keamanan dan nikmat dalam syurga tanpa ada sebarang rasa risau. Risau habis, risau sakit, risau mati, tak ada. Tak ada. Dia ibarat macam kita dapat tiket masuk Sunway Lagoon free for life. Percuma selama-lamanya. Bila-bila nak masuk, boleh masuk. Punya seronok tu. Punya seronok. Free for life. Masuk Sunway Lagoon. Tak pun masuk Legoland. Tak pernah masuk Legoland. Mana tahu ada orang Johor nak sponsor. Tak pernah masuk Legoland. Tapi itulah nantilah. Try kumpul-kumpul duit. Jauh pula tu nak pergi. Bayangkan kalau boleh masuk free for life. Memang rasa seronok. Yelah, mana benda yang tak seronok kalau dapat secara percuma kan? So Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan nikmat yang bakal kita dapat di syurga selama-lamanya tanpa risau sebarang kematian.
illal mautatal ula, selain dari kematian yang pertama dirasai di dunia. Itu sahaja kematian yang kita rasa. Dan hanya kematian di dunia sahaja yang mereka akan terima. Malah tidur pun langsung tak diberikan kepada ahli syurga. Jangan kata mati, tidur pun tak. Jabir radhiyallahu anhu pernah tanya pada Nabi. Dia kata Nabi pernah ditanya, apakah ahli syurga tidur? Ayanamu ahlul jannah? Ya Rasulullah, adakah ahli syurga tidur? Nabi jawab, An-naumu akhuhul maut. An-naumu akhul maut. Tidur tu adalah saudara mati. Maka ahli syurga tidak tidur. Tidur pun tak. Oi. Mati apatah lagi. Sebelum tu nak tahu juga kenapa kita tidur. Sebab kita penat. Penat pun tidak walaupun sibuk dengan kegembiraan. Loh, penat pun tak. Tapi peluh-peluh bau kasturi. Sebab kalau tidur, rugilah kita tak dapat menikmati nikmat dalam syurga. So, ahli syurga tak perlu tidur. Ahli syurga tak perlu tidur. Kita hanya rehat-rehat je. Rehat bukan kerana penat. Sebab memang tempat berehat. Tempat berehat. Inilah, cuba bayangkan tuan-puan. Tuan-puan kelas 7 hari seminggu, hari-hari daripada pagi sampai ke malam. Bila masa tuan-puan rehat? Kami waktu dengar berehat lah Ustaz. Ustaz lah yang tak rehat. Yang dengar ni, penat daripada pagi sampai ke malam, hari-hari, non-stop. Sebab tu bila dengar cerita tentang syurga, di syurga saja kita berehat-rehat nanti, itu kan motivasi, dorongan buat kita untuk berusaha lebih kerap. Kerana, penat sekejap je. Nanti dekat syurga kan boleh rehat-rehat. Itulah impian kita. Dan lebih besar daripada menghadapi kematian. Daripada nikmat syurga yang kita baca dari atas. Dapat baju, dapat kahwin, dapat makan. Lebih besar dari itu semua ialah wa waqahum azabal jahim. Allah selamatkan kita dari azab neraka. Itu nikmat yang lebih besar dari semua yang di atas. Sebab Allah letak dekat hujung. Keselamatan atau diselamatkan dari neraka. Diselamatkan dari neraka ini nikmat besar. Kenapa mereka dikatakan diselamatkan? Wa waqahum. Dan Allah selamatkan mereka dari azab neraka. Ini kerana kita perlu melalui neraka, kita perlu lalu neraka melalui titian sirat. Termasuk ahli syurga. Semua orang kena lalu titian sirat. Sebab itu mereka tidak masuk neraka dengan perkataan diselamatkan. Kita lalu atas neraka tu melalui titian sirat. So bayangkan perkataan ahli neraka tu dicampak ke dalam neraka. Kan baca surah Surah Mulk kan? Baca surah Mulk. Mereka dicampak ke dalam neraka. So
bila dicampak, sama ada mereka sempat melalui titian sirat atau waktu lalu titian sirat tergelincir dan jatuh ke neraka. Itu masuk dicampak ke dalam neraka. So, bila diselamatkan dari neraka, kita lalui titian sirat. Dan waktu itu, kita sendiri akan lihat bagaimana azab dalam neraka. Dan kita akan lebih rasa bersyukur kerana kita dah nampak apa yang kita telah selamat darinya. Sebab kalau kita terus dapat nikmat, dapat terus masuk syurga, kita mungkin tak dapat hargai sangat. Namun bila sudah nampak neraka kemudian dapat masuk syurga, itu dia rasa bersyukur dia lain. Allah beritahu pada kita yang dia yang selamatkan ahli syurga tu. Ini juga indicates pada kita bahawa kita masuk syurga bukan kerana amalan yang kita buat. Bukan kerana amalan yang kita buat selamatkan kita dari neraka. Amalan kita tak banyak mana. Tapi dosa dah tentu ada. Namun begitu Allah tetap selamatkan kita dari neraka. Dan itu merupakan rahim, rahmat Allah yang berkekalan. Dan hal itu kita dapat kerana berkat kurniaan dan kebaikan Allah pada kita. Nabi pernah berkata, "I'malu wasaddidu wa qaribu wa'lamu anna ahadan la yudkhalahu 'amaluhu al-jannah." Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Nabi kata, beramallah, luruskanlah dan dekatkanlah kalian. Dan ambil tahu bahawa seseorang tidak akan dapat dimasukkan ke dalam syurga oleh amalnya. Para sahabat bertanya, dan tidak pula engkau wahai Rasulullah? Engkau pun macam tu ke? Tak masuk syurga oleh amal? Nabi jawab, dan tidak pula aku. Ya, aku pun tak. Kecuali jika Allah limpahkan rahmat dan kurnianya padaku. Level Nabi pun masuk syurga bukan kerana amal. Habis itu kenapa beramal? Kenapa beramal? Kalau masuk syurga bukan kerana amal. Kita beramal kerana Allah suruh. Kerana Nabi suruh. So beramal bukan kerana dengan amal kita masuk syurga. Tak. Dengan amal kita dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah tu kita masuk syurga. Gitu. Kan? Macam Mekamato tu kan? Kan? Disebut kan? Okay. So, maka dengan rahmat Allah sajalah yang dapat masukkan kita dalam syurga walau dosa kita mungkin banyak. Dosa banyak tu Allah convert, Allah ampunkan, Allah hapuskan. Dan kalau Allah kira semua sekali, tentu tak ada harapan untuk siapa pun masuk syurga. Dan Allah kata, وَوَقَاهُمْ مِنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ tu, فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ tu adalah فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ. Sebagai limpah kurnia dari Tuhanmu. Sebelum ni, limpah kurnia yang besar adalah tak ada kematian. Sebelum ni limpah kurnia yang disebut tidak ada kematian.
Dan kalimah fadla, selalu kita jumpa fadlan, lalu orang Melayu dia dijadikan perkataan itu perkataan Melayu, kita panggil sebagai fadilat. Fadilat. So fadlan maksudnya ialah pemberian yang tidak perlu diberi. Bukan. Pemberian yang tidak dihitung. Pemberian yang tidak dihitung, iaitu sebarang pemberian yang berlebih-lebih dari sepatutnya. So fadlan ni, biasanya kalau kita kita bagi juadah pada jiran. Kan masakan dia ayam masak kicap dengan sepinggan kari pap. So dekat talam tu ayam masak kicap, kari pap dan ada sikit-sikit kuih. Satu talam kita bagi. So sebagai tanda balas budi, jiran kita akan hantar pulangkan balik talam kita berisi dengan sesuatu mungkin masak lemak cili padi atau beserta dengan roti jala dan kari. So itu adalah pemberian setara. Fadlan ni macam ni, kita bagi satu talam kepada jiran balas balik dengan dia order catering untuk cover sebulan makan kat rumah kita. Kita bagi satu talam je. Dia balas balik, dia orderkan catering untuk masak dekat rumah kita 1 bulan. Khusus untuk keluarga kita. Itu fadlan. Bila dia balas, dia beri berlimpah kurniaannya tu. Tanpa dihitung, tanpa dikira. Berlebih-lebihan. Tu fadlan. Dan kita sebenarnya tak perlu hendak bagi, tetapi kita hendak beri juga sebagai satu bonus. Allah tak perlu bagi pun, tapi Allah nak bagi kerana kemurahan hati. Jadi segala kelebihan yang didapati dalam syurga adalah bentuk fadlan, bonus dari Allah. Dan kalimah fadlan juga bermaksud pemberian balas yang lebih dari apa yang kita buat. Amal kita sikit, seciput, setakat dengar Quran, baca Quran, faham Quran, tapi Allah bagi fadlan berlebih-lebihan. Pemberian balas itu lebih berbanding apa yang kita buat. Sebab tak mungkin kita masuk syurga berdasarkan amal kita, kan? Namun kita tetap dapat masuk kerana fadlan ini. Atas sifat rahmat dari Allah. Atas reda Allah. Amal kita sikit je tapi dibalas dengan banyak. Beramal beberapa tahun tapi dibalas dengan syurga selama-lamanya. Sebab itu Allah guna fadlan. Zalika huwal fawzul azim. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang yang paling al-fawzul azim, kemenangan yang paling besar. Cuma ada perkataan yang kita perlu perhatikan. Pertama ni zalika huwal fawzul azim, selamat dari neraka dan dapat masuk syurga, itu kemenangan yang paling besar. Tak ada ternilai harganya dan tak mungkin kita mampu bayar. Dan kita tak akan masuk syurga disebabkan amal kita. Dan lafaz fawzun
Maksudnya berjaya. Fauzun diterjemahkan sebagai menang, berjaya. Tapi ada perkataan lain yang lazim kita dengar tentang berjaya ni, falah. Falah juga berjaya. Dan di sini, kenapa Allah guna fauz bukannya falah? Kan? Kenapa Allah guna fauz instead of falah? Kedua-duanya bermaksud kemenangan, berjaya. So, fauz digunakan di sini kerana kita terlepas dari keburukan. Kita terlepas dari keburukan. Oh, saya dekat rumah. Saya dekat rumah. Falah, kemenangan yang kita dapat hasil dari usaha kita. Najah tu berjaya, najah tu lain. Najah tu kita melalui ujian dan lulus. Tu maksud najah, berjaya kerana kita menempuh suatu ujian. Falah, kan hayya alal falah. Falah tu kita berjaya kerana kita sudah usaha. Macam petani, kan dipanggil falah kerana dia akhirnya akan menuai hasil selepas dia membanting tulang berusaha. Fauz pula, fauz, kita berjaya kerana kita tahan diri. Kerana kita terselamat dari keburukan. Itu fauz. Kan tadi diselamatkan dari neraka. So terlepas dari keburukan tu dipanggil al-fauz. Zalika huwal fauzul azim. Itu adalah kemenangan yang besar. Kita dah dapat masuk syurga, tetapi kita juga sebenarnya terlepas dari dimasukkan dalam azab neraka. Dan itu kejayaan yang amat besar. Jadi, kalau begitulah keadaannya, kalau kita masuk syurga bukan kerana pahala kita, so macam mana boleh timbul kita mengamalkan sedekah pahala? Untuk apa pahala tu kita sedekah? Jeng jeng jeng. Kan? Kalau kita masuk syurga bukan kerana pahala kita, so ada amalan dalam masyarakat kita yang suka sedekah pahala. Kenapa kita nak sedekah pahala? Supaya orang tu boleh dapat banyak pahala dan masuk syurga. Tak, masuk syurga bukan kerana pahala. Bukan kerana amal. Tapi kerana rahmat Allah. Allah kata, fadlan min rabbik, zalika huwal fawzul azim. Jeng, jeng, jeng. So, itu benda saya tak nak sentuh. Nanti kita cari dekat Bayan Linnas, Mufti Wilayah. Bagaimana letak duduknya keadaan itu. Okay. So, bagi yang nak beramal macam tu silakan. Tapi saya tak buatlah macam tu. Saya tak buat kerana ada alasan tersendiri. Sebab benda tu akan timbulkan persoalan macam ni lah. Kalau kita masuk syurga bukan kerana amalan pahala kita dan kerana rahmat dari Allah, dan Nabi sendiri cakap macam tu, so kenapa kita kumpul pahala? Nak dapat pahala, kena ada pahala kan Ustaz? Nak dapat pahala,
kenalah ada pahala. So macam mana kita tahu yang kita buat tu berpahala? Lalu kita sedekah pada orang pula. Kalau tak berpahala, apa yang kita sedekahkan sebenarnya? Gitu. Banyak persoalan-persoalan timbul. Dan jawapannya pun masih samar-samar. Kita pun tak tahu jawapan yang sebenar macam mana. So kita sampai dua ayat terakhir surah ini. Fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Bila Allah kata zalika huwal fauzul azim tadi, fauz, selain daripada terselamat daripada seorang kongsi pahala, semoga Allah bagi rahmat. Entahlah, saya pun tak tahulah. Tak tahulah. So, fauz tu juga, selain daripada kita selamat daripada azab neraka, dimasukkan ke dalam syurga, fauz juga bentuk macam ni tuan-puan. Bila kita baca surah ini daripada awal, kan kita jumpa penolakan demi penolakan daripada kafir Quraisy terhadap Nabi. Mereka menggelar Nabi sebagai mu'allamun majnun. Kemudian bagaimana Fir'aun menolak Nabi Musa. Dan penolakan ni tuan-puan, dia beri kesan pada hati. Kita kadang, kita berat hati nak berdakwah dengan orang sebab kita kadang tahu perangai dia tak suka terima apa yang kita cakap. Lantas respon daripada dia tu menyakitkan hati. Menyakitkan hati. Al-fauzu adalah kejayaan hasil daripada kesabaran kita menghadapi benda tu. Itu kemenangan tu. Kita menang. Kita menang kerana berjaya bersabar terhadap rasa sakit hati. Tu al-fauz. Berbanding falah, dia melibatkan kerja fizikal. Berusaha macam petani, kan kerja fizikal, lalu menuai hasil. Fauz pula emosi, melibatkan emosi. Gitu. Ustaz, ayat 56, 57 khusus untuk orang yang terpilih terus masuk syurga. Iaitu tanpa balasan dosa di neraka. Ya. Bukan yang jenis singgah dulu ke neraka, tak. Yang ini terus masuk syurga. Yang ni jenis terus masuk syurga. So, fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Dua ayat terakhir adalah tentang Quran. Tentang Quran. Dan ia topik baru. Ini kerana untuk masuk syurga, dia kena beramal selari dengan apa yang Quran bawa. Dan Nabi SAW dah tak ada dalam kalangan kita untuk memberi nasihat secara langsung pada kita. Namun menariknya, kita tetap ada Quran. Maka untuk masuk syurga, dengan segala nikmat yang kita dah lalui di atas, maka kenalah belajar tafsir, tadabbur dan beramal dengan apa yang Quran sarankan. Selain itu, kerana kita dekat dengan Quran dan mendalami maksud dia, maka Allah akan mudahkan untuk kita. So, bila kita usaha nak jadi ahli syurga melalui Quran, maka Allah akan bantu mudahkan.
So fa innama yassarnahu. Tujuan kami, sungguh kami mudahkan Quran. Fa innama yassarnahu. Sungguh kami mudahkan Al-Quran. Allah ulang balik topik Al-Quran yang dibuka di awal surah. Kan awal surah tentang Quran? Atau dah lupa lah Ustaz. Awal surah Dukhan ni sebut tentang apa ni Ustaz? Jangan begitu. Kita lalui surah Dukhan ni dah berapa jam dah ni? Berapa pertemuan dah? Lebih daripada 5-6 kali. So sepatutnya surah ini kita dah mula boleh cam. Okey, di awal dengan Quran, sekarang Allah tutup balik dengan Quran. Lazimnya begitulah susunan ataupun struktur surah-surah dalam Quran. Dia tak sama macam kita buat karangan. Kita buat karangan ikut point. Pembukaan, kemudian poin pertama, poin kedua isi dia, poin ketiga isi, kemudian penutup. Boleh jadi pembukaan dan penutup lain. Pembukaan mungkin nak memberi pengenalan, penutup conclusion. So Quran pula disusun dengan sangat unik. Kadang bentuk macam cincin. Awal dengan akhir sama. Di tengah-tengah sama, ada pairing, ada cincin. Kadang bukan dalam hanya satu surah. 2 surah sebelah menyebelah. Yang ini di awal, surah pertama di awal, surah kedua di akhir. Sama. Pembuka dan penutup di hujung. Oh, itu luar biasa. Kadang susunannya A, B, C, D surah pertama. Surah kedua D, C, B, A. Macam tu. Ataupun A, B, C, D surah pertama. Surah kedua A, B, C, D. Saling melengkapi. Luar biasa. Cara Allah susun Quran ni luar biasa. So fa innama yassarnahu. Allah ulang balik topik daripada awal surah, dan inilah kebiasaan bagaimana Allah akan tutup dan sentuh perkara pertama yang disebut di awal suatu surah. Penutupnya agar kita boleh recap balik apa yang pernah dibincangkan. Tujuannya kenapa? Supaya kita tak lupa. Supaya kita tak lupa. Ni dah baca panjang-panjang. Lepas tu tanya balik, dapat apa tadi? Entahlah, tapi tadi tu deep betul lah, deep betul. Deep tu apa? Entah, tak tahu. Tapi memang deep lah. Kan? So, kita ni memang jenis pelupa. Satu Allah ingatkan begitu. Dalam bentuk begitu. So, Allah berfirman, Allah kata dia mudahkan Quran untuk kita. Okey? Allah mudahkan Quran untuk kita. Tapi kita kena faham, mudah bukannya simple. Mudah bukan bermaksud senang. Mudah bukan bermaksud senang. Tapi mudah dekat sini maksudnya ialah possible. Dia mudah kan kadang kita kata, simple je ni. Tak, Quran bukan simple. Mudah bukan simple. Mudah ni maksudnya possible, boleh jadi. Boleh jadi. So bila Allah kata Quran ini mudah, dia bukan simple, tapi dia ada possible. Kita ada possible untuk hafal. Ada possible untuk kita faham. Ada possible untuk kita buat. Dia bukan simple. Mudah bukan bermaksud simple lah. Dan Quran bukan suatu yang mudah sangat sampai sekali kita baca atau kita baca sendiri kita boleh faham. No, bukan begitu. Ini kerana Quran ini dia adalah surat cinta yang laras bahasanya tinggi dan penerangannya
hebat. Dia adalah suatu bentuk amanah, surat cinta yang laras bahasa dia tinggi dan dia punya penerangan jitu. Sebab tu kalau kita tak belajar tafsir dengan guru, susah nak faham apa yang Quran maksudkan. Walaupun Allah kata mudah, mudah bukan bermaksud simple, tapi ada possibility kita boleh faham. Walaupun kalau kita baca terjemahan atau tahu bahasa Arab, saya sendiri, saya masih susah nak faham maksud sebenar. Jadi untuk benar-benar faham Al-Quran, dia bukan mudah sehingga pelajar peringkat sekolah rendah juga boleh faham. Tak, bukan begitu. Namun Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat dan kasih sayangnya itu masih beri peluang pada kita untuk faham. Asalkan kita berkorban masa dan tenaga kita yang sikit untuk belajar. Sikit je. Quran boleh difahami. Dan tahniah tuan-puan telah pun memberikan, luangkan sikit masa untuk Quran ni. Mula-mula tu memang, apalah ustaz baca ni, apa benda ni, semua ke laut. Tapi lama kelamaan, bila dah biasa, okey macam ni, okey, perkataan ni berulang, okey, dekat sana pun guna macam ni, yang kat sini pun macam ni, ini maksud perkataan ni, lama kelamaan kita akan dapat. Step by step. Slowly but surely. Slowly and surely. So, itu tujuan penulisan tafsir-tafsir ni. Sebagai rujukan untuk pembaca. Tapi nak baca tafsir, kena berguru. Dan guru itu guru yang bidang, guru yang faham Quran. So, bila kita berguru, kalau ada benda yang kita tak faham, kita boleh refer, kita boleh tanya. So, untuk faham Quran, dia perlu usaha, tapi dia tak mustahil untuk dilakukan. Ada possibility. Dan itulah maksud yassara. Mudah. Allah akan lorongkan, Allah akan mudahkan. Semuanya sudah tersedia untuk mencapai maksud faham Quran. Kan kalau kita bertugas jadi penggali kubur. Kita bertugas jadi penggali kubur. Ialah pergi interview, tak tahu ujung pangkal lah, ikut je lah interview. Waktu interview tu pun orang tu tanya pasal fardu ain, yang asas-asas. Kita pun dapat jawab. Dapatlah job tu. Rupanya jadi penggali kubur. So first day penggali kubur, kita disediakan alat-alat untuk menggali. Itu maksud dimudahkan. Kalau dah lah bekerja penggali kubur, cangkul ke apa tak disediakan. Nak gali, gali pakai tangan. Gali pakai selipar. Itu menyusahkan. Itu maksud dipermudahkan. Dan Allah bagi tahu Quran ni mudah untuk dipelajari. Dan ini memberi dorongan kepada kita untuk belajar. Untuk belajar. So ada soalan tu, kalau ada guru yang misinterpreted maksud, especially yang tersurat, berdosa tak ustaz? Dosa tu atas guru tu. Dan Quran ni tuan-puan, katalah kita tak faham satu ayat. Lalu kita doa, ya Allah, aku tak faham ayat ni, ya Allah. Ya Allah, pandulah aku, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Terutamanya ayat ni, ya Allah. Tak faham.
Lalu kita pun bertanya dari seorang guru ke seorang guru ke seorang guru. Boleh jadi kali pertama kita tanya pada guru tu, kita tak dapat jawapan yang memuaskan hati. Kita tanya A, dia bawa pusing B, C, D, panjang dia jawab, tak menjawab pun soalan kita. Hati tak rasa lega. Tanya guru kedua. Tanya guru ketiga. Cari lagi guru keempat. Tanya pula orang dalam bidang berbeza. Apa yang anda faham daripada ayat ni? Saya ada soalan. Ada ayat yang saya tak faham sampai sekarang. Dan bila baca satu-satu pun, tak faham apa benda ni? Apa benda yang Allah sebut ni? Dalam Suratul Nahl. Sampai sekarang masih tak tahu. Dan kita tetap mohon, ya Allah, aku tak faham apa maksud ayat ni. So, kalau guru tu misinterpreted, dengan sengaja, dia berdosa. Tapi kalau unintentionally, dia pun tak perasan, itu terpulang pada Allah nak menilai dia. Ustaz, tafsir dan tadabbur, level mana yang lebih tinggi? Tafsir lebih tinggi. Tafsir ni lebih terperinci. Tafsir ni pula, kadang kita lost dalam tafsir. Kerana punya dia terperinci, dia akan membincangkan perkara paling detail dalam ayat ni. Contoh, fa'innama yassarnahu. Dia akan bincang fa. Fa tu apa? Fa tu maksudnya apa? Innama, kenapa ada penegasan dekat situ? Inna, kenapa tak inna saja? Kenapa perlu innama? Yassarnahu, kenapa ada syaddah pada sin? Tu tafsir lebih tinggi. Dan tafsir pula, dia punya cakupan bidang dia banyak. Ilmu alat tentang tafsir ni banyak, ada lebih kurang 15 ke 18 untuk menguasai ilmu alat tafsir ni. Dia ada balaghah, ada nahwu, hukum-hukum fiqah, kemudian kena tahu tauhid, kena tahu dia punya nasakh mansukh. Banyak. Tafsir ni another level. Tapi ada satu lagi yang lebih tinggi daripada tafsir, dipanggil sebagai takwil. Dan takwil ni adalah yang paling tinggi ilmu pemahaman Al-Quran. Dan antara individu yang Nabi doa secara khusus agar dia dapat takwil Quran ialah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Nabi sendiri doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, beri dia kefahaman yang mendalam dalam agama dan beri dia kefahaman, beri dia penguasaan takwil. So, terjemahan, tadabbur, tafsir dan takwil. Itu level-level dia. So, fa'innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun. Kami mudahkan Quran ini dengan bahasamu. Bilisanika, dengan bahasa Arab. Dengan bahasamu. Bahasa engkau, maksudnya bahasa Nabi. Bahasa Arab. Tapi kita orang Melayu. Kan? Orang Melayu. Bahasa Arab ni bukan bahasa kita. So, macam mana tu? Allah memilih bahasa Nabi, pertama sebab Nabi diutuskan dalam kalangan orang Arab. Kenapa Allah pilih bahasa Arab? Kenapa Allah pilih bahasa Arab? Okey, sebelum tu saya habiskan dulu lah sampai ke hujung. Saya nak uraikan kenapa Allah pilih bahasa Arab. Fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun, maka kami mudahkan Quran dengan bahasamu supaya mereka faham, beringat dan insaf. La'allahum yatadhakkarun, mereka sering mengingati, senang nak ingat, senang nak insaf. Fartaqib innahum murtaqibun. Maka kalau mereka tak nak juga,
Okey, kita sama-sama tunggu. Allah kata, kita sama-sama tunggu. Maka tunggulah wahai Muhammad. Sesungguhnya mereka juga menunggu. Tunggu apa ni? Allah kata, maka tunggulah. Raqabah, tunggu. Tunggu apa? Tunggu sampai kiamat. Tunggu hingga Allah buat keputusan. Kalau kita dah terangkan pada Quran, diorang tak nak juga dengar, tak nak juga terima, tunggu lah. Tunggu. Sebab korang pun tunggu. Tunggu apa? Tunggu mati. Sebab dah tak ada jalan. Dah tak ada jalan. So, tunggulah sampai datang keluar asap tu. Kalau tak nak terima. Quran ni dah dimudahkan. Kalau tak nak terima juga, okey, tunggulah. Sama-sama kita tunggu. Allah tutup dengan begitu, dengan pernyataan begitu. So, peringatan dalam surah Dukhan ni, peringatan yang keras. Kan cerita-cerita dia pun cerita yang cerita tentang Firaun, tentang kemarau. Lalu kalau peringatan begini pun tidak dapat menggerakkan hati mereka yang keras itu, okey, kita sama-sama tunggulah. Begitu. So, kenapa Allah pilih bahasa Arab? Pertama, kerana bahasa itu sewaktu turunnya belum tercemar. Kerana waktu Quran turun, bahasa Arab belum tercemar. Itu satu. Macam mana berlaku pencemaran bahasa? Bila ada bangsa lain masuk ke tempat kita. Bila kita berhubung dengan bangsa lain. Cuba tengok sejarah masyarakat Arab. Rom dan Parsi tak sudi untuk menjajah mereka kerana padang pasir. Diorang kata, buat apa aku panggang aku punya askar semata-mata nak menjajah suatu negara yang tak ada tamadun. Hanya ada satu bangunan empat segi hitam. Buat apa? So, daripada dulu masyarakat Arab tidak pernah dijajah. Lalu bahasa dia, bahasa yang pure. Bahasa yang asli. Kita tuan-puan, bangsa Melayu ni, bahasa kita basically bahasa Melayu ni, hanya pada tahun-tahun kebelakangan ni je. Zaman Piramli, tahun 60, kita eja cikgu pun berbeza dengan ejaan sekarang. Malah sebelum tu tulisan rencong. Kan, tulisan rencong. Setelah datang orang Arab, barulah kita diperkenalkan tulisan Arab, kita modify jadi tulisan Jawi. Tapi di alam Nusantara ni, bahasa kita sangat sangat tidak pure sebab berasimilasi dengan bangsa lain. Malah bahasa Melayu adalah bahasa yang ringkas. Bahasa yang ringkas. Ringkas ni macam mana? Kenapa bahasa Melayu ni bahasa ringkas? Sebab kita sewaktu zaman Melaka, kita menjadi port, kan, pelabuhan utama dunia. So, transaksi perniagaan ni dia perlu cepat dan pantas. Jadi dia tak ada bahasa bunga-bunga. Sudilah kiranya tuan hamba membeli sekilo beras daripada saya. Tak. Berapa? 3 ringgit, 4. Dah, jalan. Satu bahasa Melayu ni ringkas. Sebut perkataan dia pergi ke kedai, kita tak tahu dia tu lelaki ke perempuan. Punya ringkas. Tapi kalau bahasa Inggeris, dia ada she dan he. They itu mereka. Bahasa Arab dia ada lelaki dan perempuan. Bahasa Melayu tak ada. Dan bila bahasa Arab tu pure, mereka tidak dijajah dan mereka tak ada hiburan lain di situ.
Mereka tak ada hiburan lain di situ. So, apa yang berlaku ialah mereka sangat obses dengan bahasa mereka sendiri. Sebab tu kita jumpa satu perkataan ada pelbagai maksud. Dan satu maksud ada pelbagai perkataan yang sinonim. Mereka obses. Dan sewaktu Nabi diutuskan, itu jam antara mereka punya level hiburan tertinggi ialah syair. Ya. Dia berperang pun syair dulu. Kadang berperang kerana syair. Kalah syair perang. Dan Allah pilih bahasa ini. Bahasa yang tiada, dia bahasa Arab, dia tidak melalui tempoh tak matang menjadi matang. Macam bahasa Melayu, kita masih lagi melalui tempoh nak matang. Melalui itulah ejaan tadi. Dulu cikgu, sekarang jadi cikgu. Tu dulu pramatang, cikgu. Sebelum tu lagi kita terpengaruh dengan bahasa Belanda. So dia ada ejaan yang tak matang sekarang menjadi matang. Bahasa Arab tidak. Dia tak ada melalui zaman pramatang tak matang macam tu, tak ada. Dan dia bahasa dia sangat unik. Sangat unik dan boleh diolah mengikut apa yang kita suka. Sebab tu Allah pilih bahasa Arab. Tidak ada bahasa dalam dunia yang vocabulary-nya lebih besar dari bahasa Arab. Tak ada. So, okay. Kitab tafsir yang ada di pasaran pun berbeza ya Ustaz. Ada yang ringkas dan ada yang lebih detail. Betul? Betul. Dan kalau tuan-puan nak baca kitab tafsir yang ada terjemahan bahasa Melayu, Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, kemudian Tafsir Misbah iaitu karangan Quraisy Shihab dulu dari Indonesia. Kemudian ada Tafsir Wasit yang itu Jakim keluarkan. Itu pun menarik juga. Kemudian Tafsir Wahbah Zuhaili. Cuma Tafsir Wahbah Zuhaili ni hanya beberapa juzuk sahaja. Dan itu pun beri tumpuan kepada kepada ilmu fiqah. So, tafsir ni dia ikut kecenderungan penafsir. Kalau dia menguasai ilmu fiqah, maka ayat-ayat yang dia tarik, ayat-ayat yang dia suka untuk tafsirkan ialah ayat-ayat berkaitan dengan hukum. Imam Syafi'i ada tafsir dia. Imam Ahmad bin Hanbal ada tafsir dia. Tapi tafsir mereka tu lebih kepada penilaian hukum. Kalau macam Zamakhsyari, orang bahasa. So, bila nak belajar tentang bahasa, nak melihat indah bahasa Arab, bahasa Quran, baca Zamakhsyari. Tafsir Misbah juga orang bahasa. Quraisy Shihab ni orang bahasa. So, nak tahu tentang apa maksud perkataan ni, apa maksud asal dia, baca Quraisy Shihab. Hamka pula dia tentang sosiologi, tentang sosial. So, nak tahu tentang keadaan masyarakat Nusantara, Indonesia, Malaysia waktu tu, bacalah Tafsir Azhar Hamka. So, kita tahulah gambaran-gambaran itu dekat dengan Nusantara bila dia baca bila dia tafsirkan ayat ni, dia terkenang pengalaman dia dengan mak dia, pengalaman dengan Belanda. Macam tu. Tafsir. Untuk mengajar tadabbur wajib kuasai bahasa Arab ke Ustaz? Ya, sebolehnya kuasai bahasa Arab. Kalau saya ajar apa yang saya belajar dari guru kepada orang lain, boleh tak? Sedangkan saya tak kuasai bahasa Arab.
kita sampaikan apa yang kita faham berdasarkan pemahaman kita, boleh je. Cuma bila kita tak kuasai, maka kita tak perlulah sentuh bab yang kita tak kuasai tu. Kita tidaklah sentuh bab yang kita tak kuasai tu. Kita hanya sebut apa yang kita faham. Okey, Ibnu Katsir boleh. Dan dia dah ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Ibnu Katsir ni pula, kerana dia ulama abad yang ke-30, abad yang ketiga. 300 tahun selepas Nabi. Kan, dia ni 300 tahun selepas Nabi. 3 ke 600 tahun selepas Nabi. Dan dalam tafsir dia yang original, Ibnu Katsir, hadis-hadis dalam tu belum disaring. Maka ada di bawah hadis-hadis yang tidak kukuh. Begitu. Hadis-hadis yang tidak kukuh. Dan kita kena tahulah menyaring hadis-hadis tu. Dan Ibnu Katsir pula, bila dia pada zaman itu, maka dia punya perbualan, tafsirnya tu sekitar masyarakat pada zaman dia. Dan kita nak relate dengan zaman kita ni agak jauh. Saya lebih suka tafsir Azhar. Sebab dia bersifat Nusantara dan dia terkini. Maksudnya dekatlah dengan kita. Dan ada penafsir Melayu yang dah meninggal. Dia baru sempat 6-7 juzuk. 6 juzuk pertama dan juzuk 30. Jakim sedang nak buat dia punya nak cetak juzuk 30 tu. Orang Kelantan dah meninggal. Dan tafsir dia pun sangat baik. So, kenapa ada pelbagai jenis tafsir ni? Kenapa ada pelbagai jenis tafsir? Tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu sedar bahawa tafsir Quran bukan Quran. Tafsir Quran bukannya Quran. Habis tu Ustaz, tafsir Quran ialah attempt, percubaan manusia untuk faham Quran. Sebab tu ada ulama tafsir yang menolak pendapat penafsir lain. Bagi dia memahami ayat ni begini. Lalu dia tolak pendapat penafsir lain. Itu yang ada tafsiran berbeza. Percubaan manusia untuk faham kata-kata Allah. Saya mungkin faham begini. Ustaz Syahmi, kan, TV Hijrah tu mungkin faham bentuk begini. Ustaz Syahari mungkin faham cara macam ni. So dia ada multiple dimension. Dan multiple dimension itulah yang menjadikan Quran ini sumber ilmu yang tidak bertepi. Sebab dia sangat dinamik. Dan punya dinamik, kita kena berhenti juga 10-9 minit kerana terlalu lama dah. Wallahu a'lam, kembali kepada moderator. Atau ada baiknya kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Soalan, mungkin